Gabungan. Gabungan ikan. Gabungan 2 ekor ikan. 2 ekor ikan, yes. Ya. Bersama dengan vokalis kepada sebuah kumpulan yang meletup dengan lagu yang memperjuangkan lagu-lagu Pantai Timur, dan lagu yang meletup pada tahun 1999 ialah Dikir Rambung, dan bersama di FR Voice Podcast sekarang ini ialah Abang Roy Kapila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, lama tak jumpa dengan Abang Roy kita. Memang betul lama kita tak Ya. tambah-tambah bercovid-covid. Bercovid-covid ni segar ke Abang dia tu? Buat masa sekarang ni alhamdulillah lah, segar lah. Masih lagi Cuma biasalah. Sebab kita sudah 2 tahun kita sudah dilanda pandemik Covid Jadi otak segarnya fulus. Show tak dapat nak buat. Okey, diundang untuk pergi ke show pun tak dapat juga. Sebab saya sedia maklum Roy Kapila bukan saja popular namanya di Malaysia, tapi di negara Thailand, okey, juga tidak asing lagi bagi rakyat-rakyat di sana. Kerana kelebihan Roy boleh menyanyikan lagu kata logat Thailand ataupun bahasa Thailand. Itulah yang menaikkan nama Roy Kapila di negara Thailand. Sekali lagi, secara kebetulan. Sekali lagi, dengan izin saya ingin bertanyakan khabar. Apa khabar Roy Kapila? Khabar baik. Sebab dia ada bunyi 2 tu, sebarik dia. Okey. Sebab dia seperti saya kata tadi lah. Tubuh badan sihat. Baik. Fulus kurang sihat. Okey, tapi walau macam mana pun kita reda, Baik. alhamdulillah. Ada hikmah di sebalik kejadian. Betul. Yang Allah Taala bagi kepada kita semua. Bercerita mengenai nama Roy Kapila, terkait dengan sebuah kumpulan yang saya kira tidak asing lagi di era 90-an, dan saya sendiri pun membesar dengan lagu-lagu daripada kumpulan itu. Dan nama Kapila tu sendiri katanya dia ambil dari nama Gabungan ikan. Gabungan 2 ekor ikan. 2 ekor ikan, yes. 2 ekor ikan kita gabungkan jadi 1 ikan. Maknanya 2 ekor ikan tu, Okey. satu sepila, satu lagi sekaring. Jadi Kapila. Ikan sepila, ikan sekaring. Jadi kita direkaskan Kapila. Sebenarnya kita ambil semangat perjuangan ikan sekaring dan ikan sepila itu. Untuk dijadikan sebuah artis yang ingin berjuang di dalam bidang seni, suatu di era 80-an, 90-an, begitu banyak sekali kumpulan-kumpulan tumbuh macam cendawan. Jadi kita nak lawan. Jadi muncullah Kapila di tengah-tengah pertumbuhan di antara beberapa kumpulan itu. Dan alhamdulillah dengan orang kata percaturan cukup hebat, menggabungkan antara elemen-elemen Pantai Timur, itulah yang menjadikan Kapila antara kumpulan yang masih lagi disebut-sebut sehingga sekarang. Dan bila saya sebut mengenai kumpulan Kapila ni, lagu-lagunya orang kata tidak asing lagi di halua telinga kita. Antaranya Merindu Tanpa Kata, Dikir Rambung, Biar Berjauhan. Itu antara lagu-lagu yang masih lagi meniti di bibir-bibir peminat-peminat Kapila sampailah sekarang. Saya nak bertanya, apakah detik manis ketika era populariti kumpulan Roy Kapila? Mungkin di era 90-an, di penghujung 90-an, sehingga meningkat ke awal tahun 2000. Sebenarnya setelah album pertama kumpulan Kapila, iaitu merupakan lagu yang pertama, yang salam perkenalan lah kita kata. Baik. Sebelum lagu Merindu Tanpa Kata lagi. Rakta. Masa tu Kapila meletup dengan lagu Chan Rakta. Aku Cinta Padamu. Lagu ni merupakan 2 bahasa, satu bahasa Thailand dan satu Malaysia. Jadi di situlah semangat kita kembali kepada ikan sepila, ikan sekaring tadi, macam mana kita nak lawan. Sedangkan di Malaysia tu masa tu begitu ramai, begitu banyak sekali kumpulan-kumpulan yang begitu tumbuh macam cendawan. Jadi macam mana kita nak lawan? Maka kita cari kelainan di dalam album tu sendiri. Jadi maka kita
Maka adalah satu idea macam mana kita nak buat. Kita jadi kumpulan Kapila ni berbincang dengan satu syarikat Rock Record, kami punya syarikat. Jadi macam mana kita nak bincang, macam mana kita bincang kita nak buat kelainan, satu betul-betul kelainan. Jadi maka situlah kita buat lagu Chandrakta, Aku Cinta Padamu, iaitu lagu dua bahasa. Maka lagu tu alhamdulillah memang meletup. Itulah salam perkenalan. Daripada situ sebenarnya secara jujurnya Abang Roy, saya juga mula-mula belajar logat ataupun bahasa Thai. Ya. Daripada lagu Chandrakta tu. Ya. Itu luar biasa sangat penangannya. Memang keluar album tu memang kelainan lah. Jadi kita pun target sebenarnya. Masa tu di era 90-an pun sebenarnya kedai-kedai tom yum di Malaysia ni memang masa tu memang sudah banyak. Jadi kita nak ambil perhatian daripada semangat daripada dia orang. Semangat dia orang. Jadi dia orang yang sebenarnya support kita punya lagu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki untuk Kapila. Ya. Dan album kedua, iaitu Dikir Rambung. Yang saya kira Dikir Rambung ni antara orang kata hujan emas ataupun durian runtuh kepada kumpulan Kapila. Yang mana Dikir Rambung ni telah pun melebihi daripada 50,000 unit dan dianugerahkan sebagai anugerah platinum pada tahun 1999. Ya, betul. Apa yang membuatkan Kapila pada waktu itu orang kata mungkin orang kata satu kejutan cukup besar sekali. Betul. Anugerah platinum. Satu hadiah yang diimpikan oleh kumpulan-kumpulan yang orang kata yang lahir pada waktu itu. Ya. Okey, jadi setelah kita daripada kumpulan Kapila setelah mendapat anugerah platinum itu memang tak boleh nak cakap apalah sebab kita terfikir. Kita tidak terfikir sebenarnya benda sebegitu boleh mencapai sebegitu sekali. Sebab siapalah kita nak bandingkan artis-artis yang begitu hebat-hebat. Masa tu kita fokus pada kumpulan lah. Masa tu kita fokus kepada kumpulan. Memang kita ni siapalah kumpulan Kapila. Dengan adanya kumpulan Slam. Dengan adanya kumpulan Slam, UK Spring. Masa tu dengan Screen, Steen masa tu memang hebat-hebat lah. Saya di era tu lah. Di era kumpulan-kumpulan yang kita kata tadi. Jadi maka pencapaian kita dengan anugerah platinum tu memang tak terduga lah. Jadi apabila dah dapat anugerah platinum tu, maka show kami makin bertambah. Kami pernah buat roadshow seluruh Malaysia lah, Malaysia sampai ke kita pernah roadshow stadium ke stadium, start pada stadium Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. 10 hari kita buat itu roadshow. Menjadikan satu kejutan pada tahun 1999 juga. Di sebuah rancangan televisyen sempena dengan Hari Kemerdekaan, lagu Dikir Rambung dipertontonkan pada waktu itu dan boleh dikatakan satu Malaysia menyanyikan lagu Dikir Rambung pada waktu itu. Apa perasaan Roy sendiri? Lagilah. Lagi terkejut. Tak boleh nak cerita lah tu. Lagi terkejut lah. Baik. Dia sebenarnya macam album kedua tu sebenarnya kita pun tidak terfikir nak buat lagu nak selitkan di dalam album Dikir Rambung. Jadi sebenarnya apabila kita artis yang berasal daripada negeri Kelantan, tak lari daripada seni kebudayaan yang telah dipopularkan di negeri Kelantan. Jadi maka idea macam album pertama kita buat lagu Chandrakta, nak cari kelainan apabila kita dapat nama dah dapat tempat di hati peminat, macam mana kita nak bincang, company kita berbincang macam mana untuk next album untuk nak buat kelainan lagi. Maka cetuslah keluarlah lagu album Dikir Rambung tu. Alhamdulillah. Buat lagu Dikir Rambung tu meletup lah sampai ada satu artis pernah rock ambil buat lagi satu. Gunakan lagu itu. Betul rock. Alright, gunakan version yang sebegitu. Jadikan lebih rancak. Okey. Dan bila saya melihat kepada kata perwatakan, riak wajah Roy Kapila, memang pada era kata penghujung 90-an ataupun melangkah masuk ke tahun 2000, Roy dikenali sebagai Awi pada waktu itu. Jelmaan Awi dengan misalnya. Secara kebetulan dengan penampilannya. Adakah orang kata kumpulan Wings ataupun Awi pada waktu itu menjadi orang kata sebagai idola kepada Roy Kapila? Okey, sebenarnya
masa kita di Hang Kiu Jaya lagi. Di Kelantan kalau dulu di era 90-an di Kelantan ni popular lah. Di Hang Kiu Jaya ni memang popular lah. Popular lah. Masa sebelum saya buat rakaman album dan sebelum masuk kumpulan Kapila ni, jadi di Hang Kiu Jaya di bangunan parking sendiri memang nama saya ni sudah dikenali. Orang tahulah, Awi Kelantan. Awi Kelantan. Awi Kelantan. Jadi apabila dah keluar album tu, Awi sendiri pun terkejut. Tapi sebenarnya pun macam Awi pun kita dah kenal sebelum ni. Sebab dia pun selalu biasalah artis-artis rock ni kalau dia orang nak buat album baru untuk cover album tu, dia orang kena cari barang-barang kulit. Kalau dulu saya bekerja kedai kulit. Di Kuala Lumpur. Saya yang menjahit tu. Okey. Jaket kulit, macam skirt, macam Shima ni. Skirt kulit tu kita pernah buat tu. Tapi ditaja lah macam wing dan kumpulan iklim. Ada dulu kan jaket hitam yang zippy, kasut tu, kasut kulit, kita sponsor. Kiranya Roy sendiri pun tidak asing lagi. Tidak asing lagi. Memang betul. Sebelum saya mencuburi kumpulan Kapila pun saya sudah aktif. Sebenarnya saya di era 80-an lagi saya sudah ada di Kuala Lumpur. Saya ada di Kuala Lumpur sebelum nama apa Dataran Merdeka tu bukan nama Dataran Merdeka. Masa tu Padang Kelak Selangor lagi. Saya duduk KL masa tu lagi. Padang Kelak Selangor ditukarkan Dataran Merdeka. Kalau Sogo tu di BKL dulu. Kira gitulah. Jadi masa tu kita di tempat-tempat kita praktis di Pertama Komplek. Pertama Komplek kita ada Babylon Studio, kita ada Doremi Studio. Di wilayah komplek tu banyak studio. Di situ banyak artis-artis yang nak mencipta nama bermula dari situ, sebab di situ kita ada studio jam untuk praktis semua artis. Tuan kata coret apa panggil perjalanan Roy Kapila dalam industri seni. Dan berita baik lagi yang saya nak sebutkan lagi mengenai kumpulan Kapila ni, terpilih sebagai top 5 untuk anugerah industri muzik AIM pada tahun 1999. Ya, saya pun lupa. Betul. Cukup besar pada waktu itu. AIM. Siapa-siapa pun yang nak masuk pada waktu itu dengan album Dikir Rambung. Okey, walaupun top 5 tapi saya kira sudah pun orang kata mencapai satu kemenangan cukup besar sekali untuk Roy, untuk Kapila terutamanya. Okey, alhamdulillah. Jadi masa tu AIM tu masa tu dalam biasalah masa tu Datuk Siti, Nur Aini Zaidre. Masa tu kan. Bertanding dengan nama-nama besar. Okay. Fauziah Latif. Tapi bukan lagu di Kerambung yang dipertandingkan sebenarnya. Lagu Cik Awe Donde. Cik Awe Donde. Dia dalam kategori ethnic kreatif. Okey. Baik. Okey, itu yang kita cerita mengenai sejarah sedikit mengenai kumpulan Kapila dan antara 3 penyanyi pilihan Roy Kapila sepanjang zaman, tak kira dalam Malaysia, luar Malaysia, siapa menjadi pilihan Roy Kapila? 3 penyanyi. Saya lelaki. Untuk lelaki sahaja. Memang betul lah, orang Tina tak ada. Nak campur pun tidak ada masalah. Alright. Okey, saya idola kan ni? Idola, tak kira idola ataupun yang paling minat, yang paling dikagumi. Ya, saya sebenarnya yang pertama Rahim Ma'ruf. Rahim Ma'ruf? Ya. Okey, kenapa? Describe. Rahim Ma'ruf ni saya pun tak tahulah, saya pun selalu nyanyi juga lagu-lagu dia. Macam lagu Cinta Kristal. Baik, Usang. Usang. Kalau tempat-tempat karaoke pun memang selalulah nyanyi lagu dia. Lepas tu yang kedua Datuk M. Nasir. Datuk M. Nasir, baik. Datuk M. Nasir. Okey. Dan yang seterusnya Roy Kapila. Yang seterusnya saya pun selalu juga menyanyi lagu-lagu Awi. Okey. Mungkin Awi pun jadi idola adik saya juga lah. Kenapa Awi diletakkan tempat ketiga? Soalan panas. Soalan panas. Kenapa Awi diletakkan tempat ketiga sedangkan penampilan Roy sendiri nampak seperti Datuk Awi? Ya. Tak adalah sebab mungkin saya pun
sebelum ni pun memang kenal lah dia, selalu pergi tempat kita menjahit, buat kasut, gitulah. Jadi saya kagumlah dengan kejayaannya, dengan kehebatan dia dan dia boleh sampai ke sekarang. Dan dia selalu buat kelainan lah. Baik. Dan itu show. Saya sebenarnya minat dia ni, minat di show dia lah. Show dia, showmanship dia, dia punya tahap dia, vokal dia sampai lah. Boleh bertahan sampai berjam-jam atas stage. Orang pun tidaklah terlalu serius sangat, orangnya kelakar. Macam Farid sendiri pun kenal kan dia kan. Okeylah, ini yang terakhir daripada FR Voice Podcast. Dengan izin, saya ingin sangat mendengar secara live mungkin sedikit yang boleh dipersembahkan oleh Roy Kapila pada hari ini. Antara lagu yang paling Roy orang kata selesa untuk nyanyikan, orang kata di hadapan pendengar, penonton ataupun peminat kepada Roy Kapila, dan saya kira mungkin Roy sendiri boleh memilih lagu itu, sama ada lagu Merindu Tanpa Kata, Dikir Rambung, ataupun lagu Chang Rakta sendiri. Tapi saya kira lagu Merindu Tanpa Kata lebih dekat dengan remaja-remaja di era 90-an. Mungkin Roy boleh persembahkan secara eksklusifnya pada hari ini di FR Voice Podcast. Dan dengan izin, saya tidak mahukan versi 2021, tapi saya mahukan versi di era 90-an. Boleh? Okey. Silakan. Nyanyilah ni. Sila. Boleh nyanyi. Tak ingat tak ada muzik ni. Macam mana? Okey, terus sikit dah. Okey, sila. Okey. Dikaulah yang ku sayang, dikaulah yang ku rindu, segenap ruanku terbayang, wajahmu diingatan, harumnya harum cinta, semadi dalam jiwa. Mengapa aku yang terasa merindu tanpa kata? Ku puja bunga larangan, kuntum-kuntum yang berseri kelopak, gugurnya berderai. Sungguh ku pilu di hati, cintaku semai sudah berbunga, tak ku miliki, sampai hati engkau hianati, rasa cinta berubah dusta, tak sedikit kau rasa berdosa, sedangkan ku pedih luka diri sembilu bisa katamu, ku hanya teman biasa. Air ataupun bunga. Lemah sikit nyanyi dalam lagu ni. Dalam mas pakai mas ni. Air ataupun bunga, suara Roy Kapila. Satu dalam sejuta. Terima kasih kerana sudah datang ke FR Voice. Okey, terima kasih. Podcast, insya-Allah ada masa, ada waktu kita akan berjumpa lagi. Ya, terima kasih kerana menjemput Roy. Terima kasih Roy Kapila. Terima kasih sama-sama.